Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, hari yang Allah memberikan kita keberkatan. Tambahan pula kita berada pada bulan Ramadan yang diberkati. Moga-moga kita sentiasa diberikan oleh Allah rahmatnya, sentiasa kita dikurniakan keberkatan dalam apa jua yang kita lakukan, diterima oleh Allah segala amal soleh yang kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dapat meneruskan pembelajaran melihat hikmah, kita mencari rahsia, kita sama-sama mencari jawapan kepada penyusunan 114 surah di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Alhamdulillah sebelum ni kita dah sampai kepada surah yang ke-8, iaitu surah Al-Anfal, dan juga kita kaitkan dengan surah sebelumnya iaitu surah Al-A'raf, surah yang ke-7. InsyaAllah pagi ini kita akan membuat perkaitan di antara surah yang ke-9 iaitu surah Taubah dengan kita melihat surah yang berada di sebelumnya iaitu surah Al-Anfal. Baik. Apabila kita baca surah Taubah, kita sedia maklum bahawa surah At-Taubah ini sudah pun berada pada juzuk yang ke-10 dan ia juga berada pada juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-10 dan juzuk yang ke-11. Kita tahu surah At-Taubah surah yang ke-9, tapi juzuknya dah masuk juzuk 10 dan ada juga juzuk yang ke-11. Dan yang kita juga sedia maklum, apabila kita baca surah At-Taubah, kita tidak menemukan ditulis sebelum ayat yang pertama perkataan Bismillahirrahmanirrahim yang berbeza dengan surah-surah yang sebelum ini. Kita baca surah Al-Fatihah, kita jumpa Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Baqarah, kita jumpa Bismillahirrahmanirrahim, sampailah kepada surah Al-Anfal. Tetapi apabila kita masuk kepada surah Taubah, kita tidak menemukan ditulis dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Rata-rata daripada kita ni, kebanyakan daripada kita mengetahui tak ditulis perkataan Bismillah. Kita selalu mendengar bahawa tidak ditulis kalimah Bismillah kerana surah At-Taubah ini adalah surah yang Allah turunkan ketika perang.
ada kaitan dengan perang. Jadi tak sesuai lafaz bismillah yang ada menunjukkan Allah itu luasnya rahmatnya, tentang rahimnya Allah, maka tak sesuai untuk diletakkan tentang Bismillahirrahmanirrahim sebelum ayat. Tetapi pernahkah kita berfikir surah Taubah, kalau siapa yang mengikuti pengisian nama-nama surah, siapa yang pernah mengikuti pengisian sinopsis surah Taubah, dekat nama surah Taubah itu sendiri sudah menunjuk kepada taubat. Jadi apabila kita bincang tentang taubat, ia ada kaitan dengan sifat rahmat. Kan dia ada kaitan dengan sifat rahim Allah. Kalau Allah tak bersifat Ar-Rahman, Allah tidak bersifat Ar-Rahim, macam mana Allah Ta'ala nak belas kasihan, kasih kepada orang yang bersalah, kemudian dia memohon taubat? Jadi sudah ada kontradik. Jawapan Bismillahirrahmanirrahim tak ditulis pada permulaan surah Taubah dengan dikaitkan dengan surah perang. Kalau kita nak kata alasan Bismillahirrahmanirrahim dikaitkan tak sesuai ditulis kerana surah Taubah surah pasal perang, kita jangan lupa bahawa surah Al-Anfal juga dikaitkan dengan perang. Siapa yang belajar sinopsis, siapa yang baca surah Al-Anfal, Al-Anfal kan bermaksud harta rampasan perang, dia kaitan dengan perang Badar. Jadi kalau kita nak kata tak ditulis bismillah ini kerana pasal perang, maka ia, tetapi kenapa bismillah ditulis pada surah Al-Anfal, sedang-sedang surah Al-Anfal ini juga surah pasal perang, ayat pertama pun dah sebut tentang harta rampasan perang. Jadi sebenarnya kenapa tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Taubah? Saya akan kongsikan jawapan dia berdasarkan apa yang dikaji oleh para ulama, seperti mana nanti saya akan tunjukkan jawapan lain tentang tidak ada bismillah dalam surah Taubah, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imamu Al-Qurtubi. Dan mungkin kita akan dengar jawapan yang agak berbeza dengan apa yang pernah kita pelajari sebelum ini. Sebab tu kalau kita belajar Quran, kita kena kritis. Kita kena banyak berfikir, orang kata berfikir luar kotak kan. Kita kena berfikir tanpa kotak. Maksudnya kita kena banyak tanya. Kena bertanya tentang Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim memang mengajak kita kepada banyak berfikir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita jangan terkejut kalau ada yang mengatakan surah At-Taubah ni sebenarnya dia surah yang sama. Maknanya ayat-ayat dalam surah At-Taubah adalah ayat yang sama berada dalam surah Al-Anfal. Maknanya ada para ulama mengatakan surah At-Taubah ni sebenarnya dia surah sama dengan surah Al-Anfal. Dia bukan surah yang berbeza. Bukan, maksudnya bukan Al-Anfal tu satu surah, At-Taubah tu satu surah. Tetapi sebenarnya dia surah yang sama. Sebab tu tidak ada peletakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita belajar Quran kan,
Apabila tamatnya ayat hujung sesuatu surah, nak masuk surah baru, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, masuk ayat pertama. Okay. Pendapat ini tuan-tuan janganlah gusar, janganlah anggap dia satu benda yang asing. Sebenarnya kalau pelajar-pelajar yang memang mengkaji tentang Al-Quranul Karim, memang kita dah biasa mendengar kupasan seperti ini. Bukan seorang dua orang ya yang mengatakan surah Taubah ni sebenarnya surah yang satu dengan surah Al-Anfal. Ini sebenarnya dikatakan oleh jama'atu minas salaf. Sebenarnya ramai, apa kita sebut jamaah maknanya ramai di kalangan para ulama salaf yang terdahulu mengatakan surah Al-Anfal dengan surah Taubah ini adalah surah wahidah, surah yang satu, la suratani, bukan dua surah. Kita dengar pula maklumat pagi ni, kita dah jadi unsing dah. Tetapi jangan bimbang. Maklumat ini dia bukanlah maklumat yang kita kata kita kena ubah Quran tu. Bukan lepas ni kita kena buat Quran baru. Kena maksudnya kita kena tukar surah Taubah ni, letak surah yang ke-8 dengan surah Al-Anfal. Bukan lepas ni kita nak kurangkan. Selama ni kita belajar surah ada 114 surah, tiba-tiba jadi pula surah tu ada 113. Tuan-tuan janganlah kita berfikir seperti itu. Tetapi ini perbincangan ilmiah. Okey, sebab kita nak cari jawapan kenapa tak ada bismillah tu. Okey. Jawapan ni juga nanti akan terukai, akan dapat kita rungkaikan, kita akan dapat pencerahan dia setelah nanti kita melihat juga perkaitan di antara surah Taubah dengan surah Anfal. Kalau kita belajar sebelum ni daripada Fatihah sampailah kepada surah Al-A'raf dan sedikit surah Anfal kita belajar hari yang sebelumnya, kita memang senang nak cari sebenarnya. Senang nak cari maksudnya surah dengan satu surah dengan surah yang selepas dia, kita boleh nampak macam bentuk perbezaan dia. Okey, kalau surah ni ada beza dengan isi kandungan surah ni. Berbeza tu bermaksudnya ada maklumat yang macam nampak jelas. Kalau surah ni pendek penerangannya, surah yang satu lagi panjang penerangannya. Tapi surah Taubah ni, dia punya tajuk dia, tema dia, topik perbincangan dia, konteks surah dia ni sebenarnya sama. Nanti saya akan tunjukkan sama tu macam mana. Sebab itu ya, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tanasub Durar fi Tanasub As-Suwar, beliau mengatakan, kalau kita baca sebenarnya, mungkin kita sebagai seorang awam, kita orang awam ni, kita bukanlah orang yang mengkaji Quran secara mendalam. Sebenarnya kalau peringkat kita orang awam ni, kita tak perlulah tahu tu. Tapi sebenarnya kita nak bagi satu jawapan lain. Kenapa tak ada bismillah tu? Kan? Jawapan dia sebenarnya ada para ulama kata dia adalah surah yang sambungan, ayat-ayat tajuk ayat-ayatnya macam sambungan bagi surah Al-Anfal. Okey, nanti saya akan kemukakan pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Tapi Al-Imam Suyuti sebenarnya dia buat justifikasi, dia cari. Kalau kita baca kitab dia datangkan beberapa jawapan. Dan juga nanti kita juga akan dapat jawapan kenapa surah At-Taubah
Allah, kenapa surah Taubah ni diletakkan sebelum surah Yunus? Kita tahu surah Yunus, surah yang ke-10 kan? Besok insya-Allah nanti kita akan pelajari surah Yunus. Surah Yunus surah ke-10, surah Taubah surah yang ke-9. Kalau kita baca pendapat para ulama, macam tuan-tuan kan telah dapat pendedahan waktu kita belajar surah Al-Fatihah, kita tahu, oh kenapa Al-Fatihah ini patut diletak pada surah yang pertama. Kita juga dapat jawapan kenapa Al-Baqarah yang kedua, kenapa surah Al-Imran yang ketiga. Dan sebenarnya kita juga boleh dapat jawapan kenapa At-Taubah dikemudiankan, dijadikan surah ke-10 sebelum surah At-Taubah. Kalau kita ikut pada jumlah ayat, kalau kita nak tengok dari sudut jumlah ayat, surah Yunus ada berapa ayat tuan-tuan dan puan-puan? Ada berapa ayat surah Yunus? Surah Yunus ada 109 ayat kan? Tetapi kita baca, ayat Yunus ada 109 ayat. Surah Taubah ada 129 ayat. Dari sudut jumlah bilangan ayat, memang Taubah lebih banyaklah daripada surah Yunus. Cuba kita tengok surah Al-Anfal. Kalau kita tengok surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ada 75 ayat. Dengar baik-baik. Surah Anfal ada 75 ayat. Surah Taubah 129 ayat. 129 ayat. Surah Yunus ada berapa ratus ayat tadi? Cepat betul lupanya. 109 Ustaz. Maafkan saya, 109 ayat. Kalau kita nak susun surah kan, kalau kita mengambil kira jumlah bilangan ayat, memang tak sesuai lah. Sebab Al-Fatihah pun 7 ayat je. Tapi kita tahu Al-Fatihah tu sebab dia ada faktor lain, pemberat lain, memang patut duduk nombor 1 lah. Kan kita tahu dia umul kitab, kan namanya pun Fatihah. Kita kecualilah Al-Fatihah tu. Tapi kalau kita tengok di sudut susunan ayat, antara surah Anfal dengan surah At-Taubah, dengan surah Taubah, sepatutnya siapa yang patut dulu? Taubah ke Anfal? Tentu kita kata At-Taubah lah, betul tak? Sebab At-Taubah ada 129 ayat, Al-Anfal 70 lebih. Tapi kenapa 75 ayat didepankan baru Taubah walaupun ayat je banyak? Dapat jawapan dia. Ini tinggalkan persoalan ni. Kita ni belajar Quran, kita kena berfikir kan. Dapat ya? Maksud dia, dia boleh dapat jawapan lagi. Tapi ini baru pada persoalan. So hari Jumaat ni kita banyakkan kepada nak mencari jawapan. Sebenarnya kita nak bincang bismillah tu. Dia ada kaitan dari sudut susunan surah tu. Kalau kita tengok pada susunan ayat memang tak sesuai. Maksudnya kalau kita nak cari jawapan susunan surah, kalau mengikut kepada nombor ayat, memang tidak sesuai digunakan itu sebagai jawapan. Peletakan susunan surah tu mengikut jumlah ayat memang tak kenalah, sebab At-Taubah tu dah melebihi ayatnya daripada surah Anfal. Begitu juga surah Yunus lebih banyak lagi daripada surah Al-Anfal. Kalau ikut nombor ayat, kalau ikut jumlah ayat, At-Taubah lah dulu.
Lepas tu barulah surah Yunus, barulah surah Al-Anfal. Okey. Tetapi kita dah bagi jawapan. um, Peletakan surah-surah di dalam Al-Quran bukan melihat kepada jumlah ayat, bukan itu semata-mata. Okey. Tetapi ia melihat juga kepada isi kandungan ayat yang ada pada surah tersebut. Okey. Contoh, kita terus masuk kepada perkaitan yang sudut pertama, tapi dalam masa yang sama nanti kita akan cerahkan lagi nak cari jawapan kenapa tak ada bismillah ni. Okey. Cuma nota pagi ni saya tak sempat nak edarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya edarkan selepas kelas ya, insya-Allah. Tuan-tuan dah tahu kan di mana nak dapatkan nota susunan 114 surah ni, dah ada link dia. Okey, nanti apa-apa pun tuan-tuan tengok dekat link tu. InsyaAllah saya cuba hantar nota ni secepat yang mungkin selepas tamat pengisian. Okey. Kalau kita tengok sudut yang pertama, sudut pertama ni nanti kita nak bagi jawapan kenapa At-Taubah tak letak terlebih dahulu daripada surah Al-Anfal, sedangkan Taubah ayatnya lagi banyak daripada Al-Anfal. Okey. Kalau kita melihat kepada isi kandungan surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan adalah surah yang ia berkaitan dengan peperangan yang pertama di dalam Islam. Dalam Islam maksudnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang pertama yang orang Islam terlibat secara langsung adalah peperangan Badar. Semua tahu Badar berlaku pada bulan Ramadan. Perang Badar. Perang pertama berlaku adalah perang Badar. Dan perang Badar ini menjadi satu rujukan, menjadi satu panduan bagaimanakah hukum hakam di dalam peperangan. Okey. Tetapi surah Taubah pula dia surah yang berkaitan dengan perang yang terakhir yang Nabi SAW dan orang Islam terlibat, iaitu perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang yang sangat susah adalah perang Tabuk, perang akhir sekali. Okay. Jadi, kalau kita lihat, nak cari jawapan susunan surah, tentulah kita akan katakan surah yang berkenaan dengan perang yang pertama lah diawalkan dan perang yang terakhir itulah patut diakhirkan. Okey, ini di antara jawapan. Ini di antara jawapan yang kita boleh gunakan peletakan At-Taubah surah nombor 9 dan surah Al-Anfal surah yang ke-8 itu dikedepankan daripada surah At-Taubah. Okey. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama, cuma saya tak catat di dalam nota, tapi kalau tuan-tuan belajar sinopsis surah-surah, segmen surah, kita mengetahui sebenarnya surah Al-Anfal ada cerita pasal orang munafik. Kita akan tengok sudut kedua. Sudut kedua ni
dia menguatkan lagi kenapa At-Taubah ni dikemudiankan daripada Al-Anfal. Jawapan pertama tadi kita jawab kenapa? Kerana peristiwa perang. Okey, kita kena ingat Al-Anfal surah yang turun selepas hijrah. Surah At-Taubah juga selepas hijrah. Okey. Dari sudut sejarah mestilah apa? Sebab surah Anfal apabila kita kata perang pertama dengan perang akhir, maknanya surah apa yang turun dulu? Al-Anfal ke At-Taubah? Mesti kita akan kata dari sudut sejarah pun menunjukkan Anfal turun dulu, barulah Taubah. Ya, jawapan dia sangat tepat. Sebab surah Taubah ni surah yang akhir diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pun sudah menguatkan susunan surah. Okey. Sudut yang kedua, dalam masa yang sama nak bagi jawapan yang lebih jelas lagi. Okey. Surah Al-Anfal, surah yang sama macam surah Taubah, menceritakan tentang surah ada berkaitan dengan orang munafik. Ada kaitan dengan orang munafik. Ada beberapa ayat, tapi di antaranya ayat 49 tu saya bawa contoh orang yang berpenyakit di dalam hati, iaitu orang munafik. Okey, ayat 49 ni kalau tuan-tuan dan puan ada Quran, nanti boleh buka muka surat nombor 183. Tapi dalam nota ni saya tak bawakan ayat dia ya, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan. Saya hanya letakkan nombor ayat saja. Okey, tapi ada cerita pasal orang munafik. Okey. At-Taubah cerita juga tentang orang munafik ni. Tetapi surah Taubah ni surah yang sangat detail detail tu perinci lah kan. Surah yang sangat detail menerangkan perihal orang-orang munafik. Okey. Kita tahu munafik ia wujud setelah Nabi berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Lepas tu kita sebut tadi At-Taubah surah Madaniyah, Al-Anfal juga surah Madaniyah. Okey. Namun apa perbezaan yang ketaranya sebenarnya dari sudut perincian panjang ayatnya pasal orang munafik dekat Taubah yang tidak ada pada surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal kenapa dia tidak sebut pendek? Kenapa dia tidak sebut panjang? Wallahu ta'ala a'lam. Kan? Tapi kita tahu kalau macam ni, lagi lama Nabi duduk dekat Madinah, lagi banyaklah orang munafik ini dapat kita ketahui. Macam kita kan, kalau kita baru pindah satu tempat, kita tak kenal lagi jiran-jiran kita. Tapi kalau dah lama kita duduk, maka kita lebih kenal karakter jiran kita. Oh, jiran yang sebelah tu macam mana perangai dia. Jiran yang kat belah kiri tu macam mana perangai dia. Rumah yang hujung tu apa perangai dia. Macam itulah sejarah pembongkaran orang-orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang Islam. Jadi apabila surah Anfal, surah yang turun awal-awal setelah Nabi berhijrah, kan ada kaitan dengan perang Badar tadi, jadi watak orang munafik ni baru muncul. Jadi apabila dia baru muncul, duduk dekat surah Taubah, yang Allah kata mereka ni ada penyakit
di dalam hati dia. Ada marat, ada penyakit. Okey, jadi perkara yang baru muncul, maka sesuailah ia dikedepankan. Okey. Tetapi apabila dia akhir-akhir, makin dibongkarkan dan keluarlah satu kesimpulannya orang munafik ni nak kena buat apa tindakan orang Islam, maka dia diakhirkan, dia diletakkan di dalam surah Taubah. Okey, ini jawapan yang ringkas untuk menjawab mengapakah At-Taubah ini ia diakhirkan, dijadikan surah ke-9 berbanding dengan surah Al-Anfal. Moga-moga dua sebab ni, dua sudut ini dapat memberikan kita jawapan. Sebab selama ni mungkin kita ni seorang yang taat. Kita faham, kita ni orang beriman ni, kita tak kisah sangat kan nama surah tu apa, kadang-kadang kita baca saja. Tapi kalau boleh kita naklah tahu nama. Kalau boleh kita nak tahu semua benda lah dalam Quran tu. InsyaAllah nanti saya akan, kami di Akademi Tadabbur Malaysia, nanti kami akan sediakan satu modul untuk kenalkan tuan-tuan kita semua kepada simbol-simbol dalam Al-Quran tu. Kenapa ada simbol bunga, kenapa ada simbol kubah, kenapa dalam Quran ni dia ada macam ditulis hizbun, kenapa ada rubu'. Kalau kita tanya, maksudnya macam ni ya. Kalau kita buka Quran kan, kita kan banyak jumpa kan. Ada simbol-simbol lah, ada gambar-gambar tu. Yang itu nanti insyaAllah, nanti saya akan cari orang yang pakar, yang boleh kongsikan maklumat tu. Maknanya kita target ni, kita nak tahu semua dalam Quran tu kita nak tahu. Sampaikan susunan surah pun, Alhamdulillah, untuk Ramadan kali ini kita nak tambahkan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Dia belajar Quran ni bukanlah semata-mata kita nak memahami ayat saja, tetapi dari sudut penyusunan surah, perbincangan nama, itu pun kita kena pelajari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya nak sebut tadi ya? Okey, begini. Sekarang kita nak dapat jawapan, kita nak cari lagi jawapan kenapa Al-Anfal ni dia dikedepankan, dia diletakkan di depan berbanding surah Yunus. Kalau diletak ke depan berbanding surah Al-Anfal, kita dapat jawapan dah. Tapi kenapa diletakkan dia ke depan nombor surah ke-8 berbanding Yunus? Okay. Ingat tak tadi saya katakan awal-awal, surah Taubah adalah sebenarnya, sebab ada para ulama kata sebenarnya surah yang sama. Dia maksudnya surah yang satu bergabung dengan apa? Dengan surah Al-Anfal. Okey ya, bergabung dengan surah Al-Anfal. Okey. Kalau dia bergabung, cuba kita campur ayat dia. Surah At-Taubah dicampur ayatnya dengan surah Al-Anfal, dapat berapa jumlah ayat? Dapat berapa jumlah ayat? 129 kan? Campur 204 Ustaz. Oh, 204 ya, campur 7 ya. 204. Okey, jazakillahu khaibu kerana memberikan jawapan yang sangat pantas. 204 ya. Okey. Kalau dia 204,
dia telah mengatasi surah Yunus kan? Okey. Ini sebenarnya, jawapan ni sebenarnya mungkin selama ni kita tak pernah fikir pun. Ya, tapi Alhamdulillah kita dapat sebenarnya itu di antara jawapan, salah satu jawapannya yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti. Kenapa surah Yunus diletakkan surah yang ke-10 berbanding dengan Anfal? Okey, sebab apa? Maksudnya kalau kita nak defend surah Al-Anfal lah. Maksudnya kalau kita nak pertahankan surah Anfal ni, kita kata kalaulah ada satu pihak lagi, contohnya ada pihak pembangkang kata, pihak pembangkang kata saya tak setujulah surah surah Anfal ni diletakkan didahulukan daripada surah Yunus. Sepatutnya surah Yunus ini patut diletakkan surah yang lebih awal daripada surah Anfal. Kita di pihak yang mempertahankan surah Anfal ini surah mesti dikemudiankan. Kita kata surah yang kita nak kemudiankan, kita boleh guna jawapan para ulama mengatakan, mengatakan walaupun jumlah ayat dalam surah Anfal itu kurang daripada surah Yunus, tetapi surah At-Taubah tu telah menampung jumlah ayat bagi surah Al-Anfal. Kalau ada pihak tanya pula, kenapa kita boleh kata dia menampung sedangkan kan dua surah berbeza? Tadi kita telah kemukakan pendapat para ulama mengatakan ia sebenarnya adalah satu surah, bukan dua surah. Okey. Kalau ada yang tanya lagi, kenapa dia dua surah bukan satu surah? Kenapa dia satu surah bukan dua surah? Para ulama mengatakan, kenapa dia satu surah, dia bukan dua surah? Kerana tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pula pihak kata, kalau ada pihak lain pula kata, memanglah tak ada Bismillah sebab surah tu turun ketika perang. Surah tu ada kaitan dengan perang. Tadi kan kita dah kemukakan jawapan yang macam tak kenalah kalau kita kata kaitan dengan perang. Sebab apa? Sebab kan Allah buka pintu taubat dekat surah Taubah. Kalau perang itu macam marah, macam bentuk marah, tapi kenapa dia buka pintu taubat? Okey, itu jawapan dia. Kita pun alamak, macam mana ni? Okey, tak apa tuan-tuan. Ini sebenarnya tuan-tuan janganlah pening-pening ya. Okey, tapi pening ni ada peningkatan. Okey, gurau je. Okey, setakat ni boleh ikut lah. Hari ni saya beratkan sikit lah pengisian ni. Tapi sebenarnya dia tak berat sebenarnya. Tapi sebenarnya kita nak cari jawapan tu tentang Bismillah tadi tu. Kenapa tak tertulis? Okey, setakat ni boleh ikut. Nanti saya nak tunjukkan maklumat yang saya kata. InsyaAllah Ustaz. Okey. Pernah tak terfikir sebelum ni tentang susunan surah Yunus dikemudiankan sedangkan ayatnya lebih banyak daripada surah Anfal? Pernah tak kita terfikir? Pernah tak kita mendapat pendedahan? Tak terfikir kan? Okey, tak apa. Kita di Akademi Tadabbur Malaysia ni memang akan menyebarkan, berkongsikan maklumat-maklumat tentang Al-Quranul Karim dari sudut modul-modul yang mungkin kita tak pernah nak ikuti dia secara terperinci. Kalau siapa yang pernah ikut modul tahun lepas ya, Ramadan tahun lepas, kita belajar pembuka penutup setiap surah saja. Pembuka penutup, pembuka At-Taubah, penutup At-Taubah. Macam tu. Mungkin kita tak pernah terfikir pun rupa-rupanya bukan saja-saja ayat-ayat yang duduk awal-awal dalam satu surah itu
Kemudian ayat-ayat yang akhir-akhir diletakkan hujung satu surah itu bukan diletakkan tanpa ada perkaitan, tapi ada sebab dia. Apabila kita belajar maklumat-maklumat seperti ini, kita akan rasa lebih takjub kepada Al-Quran ni sangat sempurna. Tuan-tuan tahu tak, musuh-musuh Islam ni, orientalis khususnya, mereka ni faham Quran. Mereka kaji Quran ni, mereka cari macam mana nak jatuhkan kredibiliti Quran ni. Antaranya, mereka bincang tentang susunan ayat, tapi para ulama dapat jawapan dia. Para ulama, kalau ada mana-mana musuh Islam kata, tengok tu, susunan surah pun dah tak tepat. Tapi para ulama, Allah akan hantar, Allah akan datangkan para ulama untuk diberikan ilmu mempertahankan kesucian Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita lagi belajar, kita rasa Allah, Quran ni memang benar-benar dari Allah. Kita sebelum ni kita dah beriman bahawa Quran ni benar-benar dari Allah. Tetapi lama-lama apabila belajar Quran kan, satu ayat rasa macam pening juga tahu. Sebab apa? Payahnya lah nak faham. Kenapa banyak sangat maklumat dia ni kan. Lepas tu syaitan pula serang kita. Syaitan masuk, bisik kita, hasut kita. Itulah. Nak belajar sangat Quran kan. Kan dah pening, kan susah. Tapi sebenarnya tak pun. Okay, moga-moga apa yang kita lalui ni, kita tetap ikut modul-modul yang dibuat oleh Akademi Tadabbur Malaysia ini sedikit sebanyak dapat menampung maklumat-maklumat yang sebelum ini mungkin kita tidak mengetahuinya. Okey. Tapi saya belum bagi jawapan lagi. Kita belum kongsikan lagi apa pendapat lain yang tidak ditulis bismillah. Okey, saya paparkan sekarang. Jawapan lain tidak diletakkan bismillah di dalam surah Taubah yang akan menguatkan bahawasanya surah Taubah ini surah yang satu dengan surah Al-Anfal, bukan dua surah berbeza. Okey. Nota ni tuan-tuan, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan ya. Nota ini tuan-tuan boleh dapat dekat ni. Boleh dapat dekat artikel di dalam Jabatan Mufti Wilayah. Okey, saya tunjukkan artikel dia. Okey, saya tunjukkan. Okey. Jadi nampak tak yang saya paparkan tajuk ni? Irsyad. Nampak Ustaz. Okey. Nanti tengok dekat Jabatan Mufti Wilayah. Okey. Irsyad Al-Fatwa siri yang ke-415. Tajuk dia apa? Bolehkah membaca basmalah ketika membaca surah Taubah? Okey. Kita tengok dulu jawapan. Boleh tak baca bismillah tau? Okey. Kalau kita tengok kepada pendapat yang diberikan, okey, dia kata begini, dapat kami simpulkan bahawa membaca basmalah ketika hendak memulakan surah Taubah adalah tidak dituntut oleh syarak kerana tidak ditulis padanya di dalam Al-Quranul Karim. Okey, jawapannya apa? Tidak dituntut untuk dibacanya. Okey. Sekarang kita tunjukkan jawapan. Nak dapat jawapan yang satu lagi tentang bismillah ni, tentang tidak ada tentang bismillah, tapi sebelum tu mari kita tengok maklumat tambahan kalau baca bismillah tu macam mana. Okey. Kalau kita tengok dalam artikel ni mengatakan Ibnu Hajar dan Khatib Asy-Syirbini rahimahumullah, Ibnu Hajar rahimahullah
Khatib Asy-Syirbini rahimahullah mengharamkan membaca basmalah pada awal surah At-Taubah, dan para ulama mengemukakan tentang isu peperangan. Seperti yang kita sebut tadi, ini pendapat yang masyhur, kita kata dia ada isu tentang peperangan. Kalau kita baca dekat kesimpulan ni, kerana surah ini diturunkan bertujuan untuk peperangan, sedangkan lafaz basmalah tu menunjukkan kepada rahmah. Ini yang pendapat yang kita biasa dengar, yang kita sebut awal-awal tadi. Tetapi ulasan seperti ini boleh lagi diperbincangkan. Okey. Sekarang dalam artikel yang sama kita nak tengok kenapa tidak ada bismillah. Okey. Tengok dekat sini ya. Okey. Sebab tidak dimulakan lafaz bismillah pada surah At-Taubah. Okay. Imam Al-Qurtubi okey, saya gunakan spotlight ya. Saya gunakan spotlight untuk tunjukkan cursor ni. Dia tengok tulisan spotlight saya warna merah. Nampak tak spotlight warna merah ni? Nampak Ustaz. Okey ya, tengok je. Okey, Imam Al-Qurtubi menyatakan, dia kata dalam tafsir dia ada 5 sebab kenapa bismillah tidak tertulis di dalam surah At-Taubah. Okey. Dia kata ada 5 sebab ni, panjang untuk baca kelima-limanya, tapi saya nak ambil pendapat yang kedua. Kita baca dulu yang kedua. Ya. Imam Qurtubi dia menukilkan athar. Athar ni maksudnya adalah kata-kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Ibnu Abbas ni adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkap kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merangkap kepada salah seorang sahabat yang pakar di dalam bidang memahami Al-Quranul Karim, iaitu Ibnu Abbas. Kita tahu Nabi pernah doakan ilmu pada Ibnu Abbas. Okey, Ibnu Abbas ni dia pernah bertanya kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tentang kenapa bismillah ni tak ditulis dalam surah At-Taubah. Maka Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma menceritakan. Kenapa nak tanya Sayyidina Uthman? Kerana kita tahu dalam sejarah penulisan Al-Quran di dalam satu mushaf kemudian diedarkan kepada semua orang Islam di pelosok negara, ia dimulakan pada zaman Sayyidina Uthman. Sebab tu kadang-kadang kita dengar disebut mushaf Uthmani, dia kata mushaf Uthman. Jadi Ibnu Abbas tanya kepada Sayyidina Uthman, kepada Uthman radhiyallahu anhu, kenapa tak ada bismillah? Maka Sayyidina Uthman dia menceritakan bahawa ketika diturunkan sesuatu ayat, Nabi SAW akan panggil tukang tulis untuk menulis dan meletakkan sesuatu surah dan juga ayat pada tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi kita dapat jawapan susunan surah, susunan ayat di dalam sesuatu surah adalah wahyu daripada Nabi SAW, dan kita dapat belajar Nabi SAW ini mempunyai beberapa penulis wahyu. Okey. Sayyidina Uthman pula dia cerita lagi, dia kata surah Al-Anfal, surah yang awal diturunkan, dan surah Bara'ah iaitu surah At-Taubah, surah yang akhir diturunkan di dalam Al-Quran. Begitu juga isi kandungan dan penceritaan di dalam kedua surah ini hampir sama. Ini saya sebut tadi awal-awal. Ingat lagi kan? Kita kata apa?
isi kandungan ayat-ayat dalam surah Taubah ni ia hampir sama. Lepas tu saya kata tadi awal-awal susah nak mencari macam perbezaan yang ketara kandungan dalam Taubah dengan Al-Anfal. Sebab apa? Sebab kedua-dua surah ni dia cerita topik yang hampir sama. Okey. Selain itu, Nabi SAW tidak menjelaskan kepada Uthman bahawa surah Al-Anfal dan At-Taubah merupakan satu surah yang sama ataupun tidak. Kita faham cerita ni, eh? Maksud dia, ketika Saidina Uthman, maksudnya penulis-penulis wahyu ni, kalau satu ayat turun, Nabi hafal, Nabi akan minta para sahabat tulis. Kita tahu kan zaman dulu tulis dekat pelepah-pelepah tamal dan sebagainya, maka ditulislah, okey, ayat ni duduk dekat surah ini, ayat ni duduk kat surah ni. Penulis wahyu pun tulis macam mana yang Nabi sebutkan. Okey. Dan setelah Saidina Uthman, dia nak buat Al-Quranul Karim ni, dia tak dapat jawapan daripada penulis-penulis wahyu juga. Okey. Izinkan saya nak cas bateri sekejap, ya. Takut saya terputus sekejap. Boleh lagi ke kita lanjutkan sikit lagi? Boleh Ustaz. Boleh ke? Boleh, eh? Syahirah seorang je boleh ni, yang lain boleh ke? Boleh juga. Boleh, insyaAllah boleh aja Ustaz. Mohon maaf sikit, ya. Saya ambil masa panjang sikit. Allahu Akbar. Okey, ini kita belajar benda yang bukanlah benda baru sebenarnya, ya. Dah pernah dengar pun, tapi mungkin perincian dia. Okey. Tengok, ya. Kemudian Nabi tak jelaskan Anfal ni, Taubah ni surah yang sama ataupun tidak. Okey. Oleh sebab itu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berpendapat, okey, bahawa surah Taubah ni merupakan, nampak saya kata, merupakan sebahagian daripada surah Al-Anfal. Oleh kerana itu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak meletakkan di antara kedua surah itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dapat tak jawapan ni? Dapatkan jawapan dia kan? Yang inilah. Maknanya pendapat kedua ni mudah je faham dia. Kenapa tak ada bismillah? Jawapan dia, Sayyidina Uthman tidak meletakkan bismillah. Kenapa Sayyidina Uthman tidak meletakkan lafaz bismillah? Kerana Sayyidina Uthman tidak mendapat maklumat bahawa surah Al-Anfal ni perlu diasingkan tak dengan surah Taubah. Jadi apabila tidak mendapat jawapan, bahkan kata Imam Suyuti, ijtihad Sayyidina Uthman untuk tidak meletakkan bismillah, seperti mana artikel yang kita baca ni juga daripada Al-Imam Qurtubi, Sayyidina Uthman bernyangka dengan sangkaan yang kuat, ijtihad dia, surah Taubah ini sebahagian daripada surah Al-Anfal. Sebab itu kita katakan tadi jama'atu minas salaf. Ramai di kalangan ulama salaf mengatakan surah At-Taubah ni bukanlah dua surah yang berbeza dengan Anfal, tapi dia adalah satu surah. Rupa-rupanya pendapat ni kuat juga. Dan kita pun dapatlah jawapan sudut lain. Oh, rupa-rupanya bismillah tu tak ditulis bukan kerana ada kaitan dengan pasal peperangan tu, tetapi kerana memang macam tu yang Sayyidina Uthman faham. Okey. Dapat ya? Okey. Cuba kita tengok pandangan yang ketiga
Pandangan ketiga ni dia hampir sama dengan pandangan yang kedua. Okay, tengok dia kata, surah At-Taubah tidak tertulis baginya lafaz Bismillah kerana surah ini merupakan kesinambungan daripada suratul Baqarah. Okey. Oleh kerana itulah tidak ditulis di antaranya lafaz Bismillah seperti yang disebut oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu menyatakan surah At-Taubah menyerupai seperti suratul Al-Baqarah. Okey. Okey, kalau kita baca pendapat yang satu lagi ya, yang bawah ni, saya tunjukkan dia punya spotlight ya. Okey, tunjukkan kat sini. Kalau kita baca dekat sini, pada zaman Sayyidina Uthman ketika dihimpunkan Al-Quran, terdapat perselisihan para sahabat berkenaan dengan surah Taubah. Sebahagian mereka kata surah Taubah dan Anfal ni satu surah. Sebahagian lagi kata tak, dia dua surah yang berbeza. Justru itu Sayyidina Uthman mengambil jalan tengah dengan tidak mencantumkan kedua-dua surah ini. Kemudian beliau tidak meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana untuk membenarkan pendapat kedua-duanya. Kalau kita baca yang pendapat yang kita sedang belajar ni, kenapa tak letak Bismillah? Kerana meraihkan perbezaan pendapat di kalangan para sahabat yang ada yang kata dua surah yang berbeza, ada yang kata tak, dia satu surah yang sama. Jadi jalan tengahnya tak letaklah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi pendapat yang kelima ni, pendapat kelima inilah yang banyak kita didedahkan bahawa lafaz Bismillah, basmalah tu merupakan lafaz aman dan surah Taubah diturunkan ketika perang. Oleh kerana itu tidak boleh dihimpunkan di antara keduanya. Kerana lafaz Bismillah merupakan rahmat dan bara'ah diturunkan kerana kemarahan. Bara'ah ni maksudnya orang Islam dah tak boleh lagi nak deal lah, tak boleh lagi nak kata orang dah tak boleh lagi dah macam bermani muluh lah dengan orang musyrikin ni. Kena buat kata putus macam tu. Jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, Imam Qurtubi dia buat kesimpulan, dia kata sesungguhnya tidak ditulis Bismillah pada surah Taubah kerana wahyu daripada Jibril tidak didatangkan lafaz Bismillah ketika ayat ini turun. Kalau kita tengok kepada kesimpulan Imam Qurtubi, dia kata memang tak dibawa turun adanya Bismillah. Sebab tu tak ditulis Bismillah. Okay. Oleh kerana itulah kita telah sebut tadi, tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Sekejap ya, sikit lagi. Sekejap ya. Okay. Oleh sebab itulah tadi kita katakan mengapa surah At-Taubah ini dia diletakkan bersamaan dengan surah Al-Anfal, dan kenapa surah Anfal itu dia didahulukan daripada surah Yunus. Kenapa? Kerana ia merupakan, dia mengikut pendapat kata ia adalah surah At-Taubah tu sebahagian juga surah Al-Anfal. Maka kerana dia sebahagian, maka jumlah ayatnya itu sudah pun cukup untuk menjadi sebab didahulukanlah surah Al-Anfal itu berbanding dengan surah Yunus. Panjang, taklah panjang mana pun saya ulas, tapi itulah sedikit sebanyak jawapan mengapa At-Taubah didahulukan daripada surah Yunus, kerana surah Taubah ini dia sebahagian daripada maklumat surah Al-Anfal tadi. Secara tak langsung dia menampung, membanyakkan jumlah ayat di dalam surah
Al-Anfal. Okay. Tuan-tuan harap jangan pening-pening. Okay. Maklumat ni tidaklah boleh kita kata mengusutkan pemikiran kita pun. Tapi sekurang-kurangnya kita mendapat jawapan lain kenapa bismillah itu tidak dituliskan. Okey, kenapa saya ambil waktu yang agak panjang nak menerangkan bismillah ni? Kerana saya nak menguatkan hujah kenapa surah Al-Anfal itu ia diletakkan sebelum daripada surah Yunus. Itu sebenarnya dia punya hujungnya perbincangan tentang bismillah tak ada dekat surah tu At-Taubah. Okay. Tetapi kenapa perlu tunggu surah At-Taubah dulu? Kerana kita sebut tadi At-Taubah itu adalah penguat kepada surah Al-Anfal. Okay, wallahu ta'ala alam. Moga-moga kita dapat bercambahnya maklumat ini, maka bercambahlah pengetahuan kita tentang peletakan, justifikasi peletakan surah Al-Anfal dan surah At-Taubah itu sebelum daripada surah Yunus. Baik. Saya lanjutkan dengan keterangan yang ketiga. Okey. Surah Al-Anfal, dua-dua surah ni dengan Taubah cerita bab jihad. Seperti kita kata tadi tu kan, topiknya hampir sama sebenarnya kedua surah ni. Okey, dia ada cerita pasal jihad dan jihad. Okey, tak ada beza mana pun jihad dengan jihad ni. Okey, kalau kita baca dekat ayat 65, Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyalakan obor semangat orang beriman ni untuk keluar berjihad. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qital. Allah minta Nabi ni supaya menyoborkan semangat orang Islam ni untuk dia pergi berperang. Kalau kita baca ayat yang kelima dalam surah Taubah, Allah pun sebenarnya menyoborkan semangat nak keluar berperang ni dengan bentuk apa? Dengan bentuk Allah Ta'ala kata, ayat ni, ayat nombor 5 ni tuan-tuan ya, saya tak datangkan terjemahan dia, nanti kena tengok terjemahan muka surat nombor 187. Ayat nombor 5 ni Allah Ta'ala nak menyoborkan lagi semangat untuk keluar berjihad ni. Allah Ta'ala kata apa? Kalau jumpa mana-mana orang musyrikin, habis sahaja bulan-bulan haram, jumpa mana-mana orang musyrikin, Allah kata bunuh dia. Allah kata فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Jadi kalau kita baca dua-dua ayat ni, ayat 5 At-Taubah dengan ayat 65 surah Al-Anfal, kita dapati dia topik yang sama, menceritakan tentang bagaimana nak bagi orang Islam ni berperang. Kalau seolah-olah ayat 5 ni menyoborkan lagi semangat orang beriman ni, kalau jumpa mana-mana orang musyrikin yang memerangi orang Islam, jumpa dekat mana-mana, bunuh, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi topiknya sama tentang apa? Menyoborkan, menyalakan semangat orang-orang beriman agar mereka berjihad. Okey, itu sudut yang ketiga yang kita dapat berkaitan. Sudut yang keempat, okey, dua lagi, kita hanya ambil 5 saja sebab waktu kita agak pendek. Okey, surah Al-Anfal dengan surah Taubah ni sama-sama ada menceritakan tentang janji, tentang mitsaq, tentang al-ahdu. Sama. Kalau dekat ayat 72 surah Al-Anfal, Allah menyebutkan tentang musuh yang mana yang kita kena perang dia, dan musuh yang mana kita tak boleh nak perang dia. Itu pada ayat nombor 72, ada kaitan dengan janji. Maknanya, kalau siapa-siapa yang pernah mengikat janji dengan Nabi, dengan Islam ketika itu, orang Islam tak boleh bunuh dia. Sebab dia telah
membuat perjanjian. Itu dekat ayat nombor 72. Okey, pada ayat nombor 4 dekat surah Taubah. Okey, dia ada kaitan dengan khianat janji. Sebenarnya dia sama je. Dekat ayat 72 tu, ikat janji ada kaitan juga dengan khianat janji. Tetapi dekat ayat 4 ni, diterangkanlah sedikit maklumat bahawa antara yang akan mengkhianati janji itu siapa? Adalah minal musyrikin. Daripada orang-orang musyrikin. Tapi sebenar-benarnya sama je ayat 72 dengan ayat nombor 4 ni. Cerita tentang dia, kalau kita tengok baca ayat nombor 2 ni, memanglah dekat sini saya tulis tentang ikat janji. Sebenarnya ayat 72 ni sebenarnya ada juga kaitan dengan khianat janji. Dekat ayat 4 ni sebenarnya ada juga tentang ikat janji. Tetapi ada juga tentang khianat janji. Dia dua topik yang sama sebenarnya. Okey. Tapi kenapa kita nak pelajari juga? Sebab kita nak lihatlah perkaitan antara satu surah dengan satu surah. Okey. Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kita masuk kepada yang terakhir sekali, iaitu sudut yang kelima. Surah Al-Anfal dengan surah Taubah, kita boleh lihat dari sudut harta. Sebenarnya topik sama pasal harta. Cuma ada beza sikit jenis harta tu apa. Ni pasal harta. Ni pun pasal harta. Tapi harta dekat sini kita sebut apa? Disebut harta zakat. Harta dekat Al-Anfal ni adalah harta, kejap kita padam ke sini. Harta orang Islam ni harta rampasan perang. Tapi dekat sini tentang zakat. Okey, sebenarnya dua-dua tu pasal harta, dan dua-dua ini tentang pembahagian. Ini pun perbahagian, ini pun pembahagian. Okey. Cuma ayat 41 menceritakan tentang ada 5 jenis golongan yang layak mendapat harta rampasan perang. Nak tahu 5 tu, kenalah baca ayat nombor 51. Ayat 41. Surah Al-Anfal, kita akan jumpa ada 5 jenis yang layak menerima harta rampasan perang. Okey, dia punya jumlah dia berapa? Kita baca kat sini, khumusahu, 1/5. Golongan pertama siapa? Allah dan Rasul. Ni nombor 1. Okey, kejap ya. Okey, nombor 1 siapa? Allah dan Rasul. Nombor 2 siapa? Iaitu walidil qurba, dan kerabat. Kerabat mana kerabat apa? Kerabat Nabi SAW, kaum kerabat Nabi. Ketiga, wal yatama, anak orang yatim. Anak-anak yatim. Kemudian wal masakin. Yang 4, orang miskin. Dia boleh dapat 1/5. Siapa lagi? Wa bani sabil, dan juga ibnu sabil. Itu nombor 5. Okey. Jelas. Okey. Tetapi apabila kita baca dekat surah Taubah, dia berkenaan dengan zakat, dengan sedekah wajib, iaitu zakat. Kita mengetahui bahawasanya dalam tentang pembagian zakat ni selalu kita dengar istilah apa? Asnaf kan, orang kata asnaf zakat, asnaf zakat. Asnaf tu golongan lah. Jadi ayat 60 ni kalau boleh tuan-tuan ingat, kerana ini adalah zakat-zakat yang boleh kita salurkan. Ada 8 asnaf zakat dekat ayat 60 ni. Siapa dia? Al-fuqara, orang-orang yang fakir.
wal masakin, orang yang miskin. Siapa lagi? Wal amilin, pusat-pusat kutipan zakat. Mereka lah amil. Sebab tu mereka boleh mendapat bahagian daripada zakat. Amil tu. Sebab tu kita jangan tuduh, jangan kecam, jangan fitnah. Sebab ada orang ni, dia rasa ragu-ragu kat pusat zakat. Dia kata, pusat zakat tengok tu, buat bangunan besar-besar. Pusat zakat ni ambil duit zakat ni. Sebenarnya, wal amilin, amil-amil ni, dia boleh dapat bahagian zakat tu. Sebab mereka menguruskan. Okay, nombor 4 siapa? Wal mu'allafah. Wal mu'allafah ni maksudnya, orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Kemudian, wafir riqab. Nombor 5 siapa? Wafir riqab ni, orang-orang yang adalah hamba-hamba. Kalau dia nak bebaskan diri dia, dia tak ada duit. Banyak nak bebaskan diri ni daripada tuan dia. Maka nak bebaskan dia, boleh digunakan portion zakat tu. Dia panggil wafir riqab. Tapi sekarang dah tak ada lah wafir riqab tu. Tapi yang keenam, wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Jadi kalau ada mana-mana orang yang berhutang dengan Alung lah, contohlah kan, contoh. Dia diancam nyawanya. Kan? Jadi kalau dia tak ada mampu nak bayar. Kalau ada mana-mana orang yang berhutang, sesak sangat, dia usaha nak bayar, tak boleh nak bayar. Mungkin ada sedikit bahagian zakat boleh dibagi kepada dia untuk dia lunaskan hutang dia. Okey. Lepas tu, yang ketujuh siapa? Wa fi sabilillah. Ini untuk dakwah di jalan Allah. Ini untuk apa saja urusan di jalan Allah. Pelajar-pelajar yang sedang belajar ilmu agama, dia sedang belajar fisabilillah, badan-badan NGO juga yang buat kerja-kerja agama, boleh juga fisabilillah, boleh dapat juga bahagian ni. Kan? Kemudian yang ke-8 adalah wa ibnus sabil, iaitu orang-orang musafir yang terputus bekalan. Apa boleh dapat? Zakat. Ada 8. Jadi kita dapat belajar lengkapnya surah Taubah dengan Al-Anfal ni menerangkan dari sudut pembahagian harta-harta orang Islam. Kalau Al-Anfal, harta-harta rampasan perang. Kalau Taubah, harta-harta zakat lah. Zakat perniagaan ke, zakat pertanian ke, zakat emas ke, semualah. Jadi kita dapati Islam ni satu agama yang lengkap, Masya Allah. Penuh dengan keadilan. Ada lengkap tu. Dia punya ciri-ciri pembahagian-pembahagian. Inilah Islam yang kita sepatutnya kita kena berbangga menjadi seorang Muslim. Yang orang Islam ni bukan agama yang hanya menekankan hubungan kita dengan Allah. Tak. Islam sangat mengambil berat, memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi itu saja ringkasan pengisian kita pada pagi ini. Mohon ampunan maaf agak panjang sikit pengisian pada pagi ini. Besok, sebelum kita masuk kepada surah Yunus, saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita dah masuk 10 juzuk dah. Besok saya nak terangkan pembahagian 114 surah Al-Quran ni kepada beberapa kategori. Kategori ni maksud macam ni. Kita belajar Al-Quran ni 30 juzuk. Kita tahu ada 114 surah. Tetapi tuan-tuan pernah tak mengetahui surah ni sebenarnya ada para ulama kategorikan. Contohnya ini kategori surah tiwal, surah panjang, macam tu. Ada para ulama kata ini kategori surah pendek. Dia panggil surah pendek. Macam kita orang Melayu, kita ni di Malaysia biasa kita kata macam ni lah. Kita selalu kata ni surah lazim, orang panggil surah lazim, kita kata. Kenapa surah lazim? Sebab surah itu dilazimi baca. Tapi dari sudut pembahagian Al-Quran yang dibincangkan para ulama bahagi, ini surah dipanggil surah panjang, ini surah pendek, ini surah tengah-tengah. Jadi besok kita akan kongsikan.
Supaya lepas ni kalau kita dengar disebut okey, baca surah panjang kata, baca surah pendek. Pendek bukan kita faham pendek tu 3 ayat, tapi dia ada surah-surah dia. Besok saya kongsikan, dan apabila saya kongsikan maklumat ni, ini juga menguatkan kepada jawapan, oh kenapa surah ni disusun panjang kat depan, pendek kat belakang. Nanti kita akan kupas lagi insya-Allah untuk mencari lagi maklumat-maklumat tentang susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Okey, ada apa-apa soalan, pertanyaan? Boleh ikuti, faham, jelas? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya sikit daripada sudut 2 tadi. Okey. Surah At-Taubah tu ayat ke berapa Ustaz? Perincian Oh, tentang apa? Perincian. orang munafik tu. Okey, Ayat. Puan ada ikuti sinopsis 30 juzuk tak? Ada. Okey. Nanti kalau ikut, tengok pada segmentasi surah Taubah, nanti akan dapat lihat nanti perincian tentang orang munafik. Perincian tu maksudnya ayat mana ke ayat mana. Saya tengokkan. Kejap saya tunjukkan. Ada tak? Takut saya pun tertinggal juga. Okey, macam ni. Ini untuk nota sinopsis ya. Kalau ada, nampak kan? Nampak saya bentang kat ni? Ya, ya. Okey, tengok dekat nota ni balik. Saya ringkaskan sekejap. Okey, kita tengok dekat maklumat surah Taubah. Tengok ya, dekat surah Taubah. Kat mana ada pasal orang munafik. Okey. Saya ingatkan ya, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan ya, ikuti secara konsisten modul-modul dalam akademi yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur ni, dia ada kesinambungan. Kenapa kita belajar nama surah, belajar sinopsis, lepas tu kenapa tahun ni kita belajar susunan surah, semua ada berkaitan. Okey. Mana surah Taubah? Kejap ya, bagi saya sedikit masa. Sambil-sambil tu ada soalan lain nak tanya? Ada pertanyaan Ustaz, lain? Ya. Silakan. selain bulan puasa Ustaz, karena Ya. saya time Ustaz ngajar tu, saya ada kelas lain pula. Macam saya hari Rabu kan tak ikut, pasal kita udah ada sirah kan, sama waktu tu pukul 9. Jadi macam mana saya supaya mengikuti dengan sayang rasanya diputuskan pelajaran Ustaz ni. Okey, sebenarnya ni ya, sebenarnya ibu boleh, ibu dah masuk di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia tak? Di Telegram. Tak ada. Nanti ibu ada Telegram Masuk. tak? Ada. Nanti ibu ambil Telegram tu, ada nanti dekat ruangan chat tu, nanti tengok. Tekan link, join link tu, nanti ibu akan dapati ada jadual perjalanan kelas. Okey, dekat Telegram tu. InsyaAllah nanti lepas raya, bukan lepas raya tu sehari je kan. Dalam Syawal nanti ada beberapa modul-modul baru. Ya. Okey, mungkin akademi ni kita belajar secara berstruktur lah. Kita belajar sambung. Okey. InsyaAllah nanti ibu dapatkan di Telegram ya. Okey. Ibu join dekat Telegram tu. Join kat Telegram dengan ini ya Ustaz Akademi Tadabbur ya. Kalau ibu tak ada Telegram, ibu boleh masuk grup WhatsApp nanti. Ada juga grup Saya WhatsApp. ada Telegram, ada WhatsApp juga ada. Boleh. Telegram, Kalau masuk Telegram tu lagi baik. Ya, dua-dua ada. Ya. InsyaAllah. Okey. Saya menjawab kembali soalan tadi tu. Okey, nanti kalau buka dekat nota segmen juzuk 11 surah Taubah, nanti akan jumpa dekat sini. Nanti akan jumpa dekat segmen ayat 42 sampai 99, akan jumpa ni lah. Ada dalam kumpulan ayat panjang kan, ayat 42 sampai 99 tu kan. Berapa puluh ayat tu. Dekat dalam segmen ayat ni nanti akan jumpalah beberapa perincian tentang sifat orang munafik. Dalam masa yang sama Allah
nak menekankan supaya kita kena cara menjauhi sifat orang munafik. Okey. Lepas tu ada pecahan lagi, tengok dekat sini. Okey. Jadi kita tengok ada tak pecahan ni saya bawa. Oh, tak ada. Lepas tu kalau ibu baca lagi dekat segmen ayat yang ke 101 hingga 110 akan jumpa tentang ni lah, balasan kepada orang munafik. Tapi dekat sini dia dah menjurus kepada balasan. Tapi kalau nak tahu ciri-ciri tadi tu, kena buka pada ayat nombor 40 sampai 99 ya. Ya. InsyaAllah kalau saya pun sebenarnya terfikir untuk saya dia tak ayat lain segmen ayat. Okey. Sebenarnya saya pun dalam senarai tajuk untuk membentangkan secara terperinci tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Kita akan belajar tajuk bertema belajar tentang orang munafik saja. Orang munafik, dan juga tema tentang orang-orang Yahudi. Kita belajar tentang orang Yahudi saja dalam Quran macam mana Bani Israel itu. Itu pun ada insya-Allah dalam senarai tajuk. Okey, tadi dapat maklumat tadi yang diperlukan. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Wa antum jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Baik, ada pertanyaan lain? Tak ada ya. Okey, kita jumpa esok pagi insya-Allah jam 9 hingga 10 pagi. Kita akan isi pengisian itu tentang pembahagian surah-surah di dalam Al-Quran, bukan mengikut bentuk 30 juzuk, tapi kepada pembahagian yang satu lagi nantikan insya-Allah. Nanti saya akan kongsikan nota. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.